Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini kumpulan kami akan membentangkan topik yang berkenaan dengan elemen saintifik dalam menjaga perapian diri. Sebagai pengenalan, asas kebersihan diri adalah sangat penting untuk semua individu. Malangnya, isu kebersihan sentiasa dipandang remeh dalam masyarakat, dan jasad adalah anugerah serta amanah ilahi yang telah diberikan kepada setiap manusia. Oleh itu, kita mestilah menjaga tubuh badan kita dan bertanggungjawab. Walau apa pun yang berada di luar genggaman kita, sekurang-kurangnya kita telah melakukan yang terbaik untuk menanganinya. Bersiwak. Apa itu bersiwak? Bersiwak itu ialah membersihkan gigi menggunakan kayu siwak atau kayu sugi. Menurut istilah ulama, bersiwak bermaksud menggunakan kayu sugi atau seumpamanya pada gigi untuk menghilangkan kesan kuning pada gigi atau sebagainya dari gigi. Riwayat Imam An-Nasa'i menyatakan bahawa Rasulullah SAW bersabda, bersiwak itu menyucikan mulut dan menyebabkan keredaan Tuhan dan mendekatkan kebencian kepada syaitan. Hukum bersiwak adalah sunat kerana ia merupakan perbuatan baginda Rasulullah SAW. Bila waktunya untuk bersiwak? Bersiwak sunat dilakukan pada bila-bila masa dan lebih disunatkan pada waktu-waktu penting seperti ketika hendak mengerjakan solat, ketika hendak mengambil air wuduk, ketika hendak membaca Al-Quran atau selepas sahaja bangun dari tidur, dan juga ketika berubah bau mulut kerana memakan makanan yang berbau kuat seperti petai dan sebagainya. Tetapi, bersiwak juga dimakruhkan bagi orang yang berpuasa apabila selepas gelincir matahari kerana ia boleh menyebabkan hilang kelebihan bau mulut orang yang berpuasa. Seperti yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya. Sesungguhnya, mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah di hari akhirat dari bau kasturi. Tambahan pula, alat untuk bersiwak terdapat banyak jenis. Disunatkan kayu siwak bersaiz sederhana, tidak terlalu keras, yang mampu menyebabkan luka pada gusi dan tidak pula terlalu lembut, sehingga tidak dapat menghilangkan kotoran pada gigi. Sebagai contoh, disunatkan bersiwak menggunakan kayu-kayu yang harum seperti kayu arak, berus gigi, kayu sugi, daun kering, sabut kelapa dan lain-lain. Ada juga yang menggunakan jari, namun tetapi menurut mazhab Imam Syafi'i tidak sunat kerana tidak tergolong dalam siwak. Selain itu, disunatkan bersiwak dimulai dengan sebelah kanan mulut. Begitu juga disunatkan amalan bersiwak diajarkan kepada kanak-kanak untuk membiasakan dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Antara kelebihan bersiwak dari segi saintifik adalah mencegah daripada kerosakan gigi berlubang seperti karies dan kaviti, menghindari bau mulut dan tonsil, dapat menguatkan dan mengekalkan kesihatan gusi. Bersiwak juga menambah keyakinan diri untuk tersenyum kepada orang lain. Berkhatat. Apa itu berkhatat? Khatan adalah satu ibadah yang disyariatkan di dalam Islam. Khatan membawa maksud memotong lebihan kulit di bahagian alat sulit, sama ada bagi wanita maupun lelaki. Hukum khatan bagi seseorang lelaki Muslim adalah wajib, mengikut pandangan muktamad dalam mazhab Imam Syafi'i. Khatan mempunyai kelebihan, iaitu untuk merawat jangkitan kuman pada zakar, mengurangkan risiko kanser untuk berlaku. Hal ini kerana adalah untuk menjaga kesucian dan kebersihan luaran maupun dalaman apabila memotong kulit zakar. Assalamualaikum. Untuk isi yang seterusnya iaitu membasuh tangan. Seperti yang kita sedia maklum, membasuh tangan ini adalah salah satu cara penyucian yang lebih diterapkan pada bahagian tangan atas tujuan untuk mengeluarkan tanah, kotoran dan mikroorganism. Jikalau kita tidak mempunyai air ataupun sabun, kita mempunyai alternatif dengan menggunakan debu yang suci untuk mencuci tangan. Seperti kita menggunakan debu suci untuk bertayamum. Mencuci tangan ini sering dilakukan pada waktu sebelum dan selepas makan. Ia merupakan salah satu sunnah pada kita untuk mencuci tangan supaya tidak
menyebarkan kotoran pada makanan itu semasa kita menjamahnya. Ada juga sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika membasuh tangan, seperti membasuh tangan selepas bangun daripada tidur, sebelum mandi, setiap masa untuk mandi, dan ketika mengambil air wuduk. Terusnya, menjaga kekemasan rambut. Seperti yang kita ketahui, nak jaga kemasan rambut kita ni, kita sering menggunakan sikat untuk menyikat rambut supaya nampak rapi, dan ada setengah orang akan menggunakan minyak rambut untuk jadikan rambutnya lebih berkilat ataupun lebih rapi lah. Tapi di sebalik menjaga kemasan rambut, kita juga dapat menjaga kesihatan kita lah sendiri. Okay, jadi kita akan tengok hadis yang pertama. Dari Sinak bin Harb, dia berkata, aku mendengar Jabir bin Samurah ditanya mengenai rambut uban Nabi SAW. Beliau menjawab, jika dia meletakkan minyak di atas kepalanya, maka ubannya tidak dapat dilihat. Tapi jika dia tidak meletakkan minyak di atas kepala, maka ubannya boleh dilihat. Hadis riwayat Muslim. Seterusnya, makanlah buah zaitun dan gunakanlah ia sebagai minyak, kerana ia tumbuh dari pohon yang diberkati. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Okay, berdasarkan hadis berikut, jelaslah bahawa Nabi Muhammad SAW baginda telah menggunakan minyak zaitun sebagai minyak rambut baginda. Okay, jadi di sini saya nak lebih tekankan ataupun nak terangkan mengenai penggunaan minyak zaitun sebagai minyak rambut dan apa kelebihan dan kebaikan yang kita boleh dapat jika kita menggunakan minyak zaitun sebagai minyak rambut. Okay. Yang pertama, minyak zaitun ni kita kena tahu yang dia mengandungi vitamin E. Di mana vitamin E ni ia mampu melindungi kulit kita daripada cahaya matahari dan juga udara-udara yang tercemar. Seterusnya, dia juga mampu menjadi pelembab yang cukup baik kerana ia ataupun minyak zaitun ni dia merupakan ataupun minyak zaitun ni mempunyai tekstur yang cukup ringan di mana ia menyebabkan atau membuatkan minyak zaitun mampu menjadi pelembab yang cukup baik untuk rambut kita. Dan seperti saya cakap tadi, kekayaan ataupun kandungan vitamin E dalam minyak zaitun ni membuatkan minyak zaitun mampu untuk mengatasi ataupun menghindari kulit kepala kita dari penyakit seperti keradangan, jerawat ataupun kanser kulit. Seterusnya, seperti yang saya cakap tadi, tekstur minyak zaitun yang cukup ringan mampu menjadikan dia pelembab yang cukup baik. Jadi secara tak langsung pada masa kini, banyak ataupun kebanyakan produk minyak rambut telah menjadikan minyak zaitun ini sebagai bahan untuk membuat produk mereka. Ini kerana ia mampu menjadi pelembab yang cukup efektif untuk rambut kita. Okey, juga vitamin E yang dalam minyak zaitun tersebut mampu mengatasi masalah keguguran rambut. Serta ada orang menjadikan penggunaan ataupun minyak zaitun ni sebagai terapi sebelum shampoo rambut. Ini kerana jika amalan tersebut kita lakukan, insya-Allah rambut kita akan berkilat serta lebih kuatlah dan secara tak langsung mengatasi keguguran rambut. Oleh itu, penggunaan minyak zaitun ni bukan sahaja merapikan ataupun mengemas rambut kita sahaja, tapi ia juga mengandungi 1001 kebaikan terhadap kesihatan kulit kepala kita. Seterusnya, memakai wangi-wangian. Seperti yang kita ketahui, memakai wangian ni merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Hal ini terbukti berdasarkan hadis yang berikut. Daripada Nafi, maksudnya Ibnu Umar apabila ingin berwangi, maka dia akan berwangi dengan kemenyan tanpa mencampurkan dengan bahan lain atau berwangi dengan kafur atau mencampurkan kafur dan kemenyan. Dia berkata, beginilah Rasulullah SAW berwangi. Hadis riwayat Muslim. Hadis yang kedua,
Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah menyukai setiap yang berbau harum dan suka pada pakaian yang bagus-bagus. Hadis riwayat Ad-Dailami. Berdasarkan hadis tersebut, jelaslah yang hadis memakai wangi-wangian ini merupakan sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Tetapi di sebalik kita memakai minyak wangi ataupun wangi-wangian yang lain, terdapat juga pelbagai kebaikan terhadap mental kita, kesihatan kita. Antara kebaikannya yang pertama, minyak wangi ini mampu menjadi aromaterapi. Ini kerana minyak wangi sebagai contoh minyak kasturi, dia mempunyai bau yang cukup memikat dan juga sangat menenangkan. Ia secara tak langsung ia mampu untuk menenangkan fikiran kita dan pada masa yang sama mengelakkan ataupun mencegah kita daripada mengalami sebarang tekanan ataupun rasa serabut di atas kepala kita lah. Seterusnya, ia juga mampu untuk menjaga kesihatan mental. Seperti tadi saya cakap tadi, minyak wangi mampu menjadi aromaterapi dan mencegah sebarang tekanan dan sebagainya. Jadi secara tak langsung, apabila kita mampu mencegah sebarang tekanan ataupun depresi, ia mampu menjaga kesihatan mental kita daripada menjadi lebih tak stabil ataupun rasa ingin bunuh diri dan sebagainya. Seterusnya, dengan memakai minyak wangi, kita mampu untuk meningkatkan keyakinan diri. Kalau kita macam nak keluar dan jumpa dengan orang ataupun kawan-kawan kita, nak berurusan dengan orang lain, kita dalam keadaan yang masam, membawa busuk dan sebagainya, dia secara tak langsung akan menyebabkan orang sekeliling kita rasa tak selesa, dan ia juga akan menyebabkan kita rasa kurang berkeyakinan untuk bergaul dengan orang lain. Jadi memakai wangian-wangian ini secara kebaikannya semestinya untuk meningkatkan keyakinan kita dan mampu membuatkan kita untuk berinteraksi dengan orang ramai dengan lebih baik. Tapi untuk pakai wangi-wangian ini, cukuplah kita bersederhana sahaja dan tidak secara berlebih-lebihan. Kerana kita tahu yang minyak wangi ni, ada orang tu tak apa nak tahan sangat dengan bau minyak wangi terlalu kuat. Jadi cukup kita pakai minyak wangi yang mempunyai bau yang sederhana, yang sekadar cukup untuk mewangikan kita pada kadar yang sederhana supaya tak memudaratkan orang sekeliling kita. Untuk yang seterusnya ialah mandi untuk membersihkan badan. Yang seperti yang kita tahu, mandi ini adalah salah satu perkara yang kita selalu buat pada setiap hari sebelum kita pergi kerja ataupun pergi ke kelas. Untuk sedia maklum, mandi ini adalah cara meratakan air ke seluruh badan dan merendamkan badan ke dalam air atas niat membersihkan kotoran. Mandi juga boleh jadi atas sebab keagamaan ataupun terapi. Antara hikmah yang kita akan dapat semasa kita mandi, iaitu kita akan mendapat pahala. Mandi ini boleh kita katakan kerana mandi ini kalau mengikut pengertian syarak adalah suatu ibadat. Hal ini kerana melaksanakan perintah syarak dan beramal dengan hukum yang boleh diberikan ganjaran pahala yang besar. Seterusnya dapat menghasilkan kebersihan kepada kebersekitaraan. Saya boleh cakap atas sebab apabila seseorang Muslim itu mandi, dia dapat membersihkan kotoran yang melekat pada badan ataupun peluh yang keluar daripada tubuh. Tubuh badan yang bersih ni boleh menghindarinya daripada kuman-kuman yang menyebabkan penyakit. Tambahan pula, bau tubuh badannya pula menimbulkan bau yang senang dan kemesraan dan serta kasih sayang terhadap sesama manusia. Dan terakhir, dapat membina kecergasan badan. Mandi ni boleh menjadikan segala tubuh badan kita menjadi lebih cerdas dan aktif. Hilang rasa lesu dan malas terutamanya selepas berlaku sebab-sebab yang mewajibkan mandi seperti jima. Sebagai rumusan untuk topik kita pada hari ini, kita sebagai umat Islam pada masa kini haruslah menjaga perapian diri dengan sempurna. Antaranya, bersiwak, kerap mencuci tangan, memakai wangi-wangian, menjaga kekemasan rambut dan sebagainya.
Jika kita menjaga kesemua perapian diri ini dengan sempurna, bukan sahaja kita dapat menguatkan iman kita seperti hadis Nabi Muhammad SAW, an-nazafatu minal iman, yang bermaksud kebersihan itu separuh daripada iman. Bahkan ia juga dapat memberi banyak manfaat kepada diri kita sendiri. Sebagai contoh, kerap mencuci tangan dapat mengurangkan bakteria yang terletak di tangan kita, dan bersiwak dapat membersihkan gigi dengan sempurna, sekaligus mengikut sunnah Nabi Muhammad SAW. Akhir kata, kita harus dididik untuk menjaga perapian diri ini dengan sempurna sejak bangku sekolah lagi. Kerana meluntur buluh, biarlah daya rebungnya. Sekian sahaja daripada kami. Terima kasih dan Assalamualaikum.